A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'. Anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Diharapkan semua dalam keadaan baik-baik, sihat, sejahtera. Baru lepas solat berjemaah di masjid, baca Quran berjemaah. Ada yang sudah sudah baca Yasin tadi kan? Dan sekarang ini kita nak sambung pengajian kita dalam topik fiqh, yang mana pada hari ini kita nak membincangkan satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan pelawat ke masjid. Pelawat yang macam mana yang kita boleh bawa dan pelawat macam mana yang kita tak boleh bawa ke masjid. Jadi bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita nak bawakan kepada anda iaitu Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Datuk. Ada batuk-batuk Datuk? Dengar cerita baru balik pada Mekah. Baru sangat baru balik. Alhamdulillah. Macam mana keadaan di sana Datuk? Keadaan dekat sana Alhamdulillah terkawal. Cuaca memang sejuk lah. Kalau dengan studio ni 5 kali ganda sejuk. Ramai penonton-penonton kita nak pergi ke Mekah ni Datuk. Itulah, sekarang ni musim hujan. Masa kami kat Mekah baru ni pun 5 hari kami berada, 3 hari hujan. Memang tiap-tiap hari hujan. Di Madinah pagi sampai malam hujan. Masya Allah. So kena bawa baju sejuk lah kalau boleh, bagi yang tak tahan sejuk. Kalau dah biasa tahan sejuk tu tak apalah. Okey, itu nasihat pada Datuk pada jemaah-jemaah yang mungkin ada yang 1-2 hari lagi ataupun minggu depan ke bulan depan ada yang nak pergi ke Mekah tu. Okey, baik, kepada para penonton sekalian, hari ini topik kita cukup menarik, iaitu pelawat ke masjid. Kalau Ustaz di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram, macam-macam jenis orang, macam-macam jenis bangsa dan macam-macam jenis kita dapat lihat mereka yang datang ke masjid, dan ada di kalangan mereka pun yang bukan beragama Islam yang suka nak melihat masjid-masjid yang ternama di Mekah dan juga di Madinah. Betul. Jadi kita nak tahu dengan lebih lanjut, boleh ke tak boleh? Jadi sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini, kita terus kepada soalan. Boleh tak? Boleh. Okey, baik. Kita bersama dengan Muhammad Izzuddin. Okey, inisiatif mengimarahkan masjid bukan hanya tertumpu kepada aktiviti ibadah dalam kalangan umat Islam semata-mata. Sebaliknya, peranan masjid yang terlebih dahulu dilaksanakan Rasulullah SAW kini diubah sejajar dengan perkembangan dunia hari ini. Bagaimanakah Rasulullah SAW melayani pelawat yang datang ke masjid, sama ada pelawat beragama Islam ataupun bukan beragama Islam tu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya kasihi adinda saya, Dai Aiman. Ya, begitu juga para penonton yang dikasihi sekalian. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita berada di satu zaman yang mana zaman ini di mana-mana kita berada, kita akan jumpa masjid. Pergilah mana-mana negara, kita akan jumpa masjid. Kita pergi Sepanyol, ada masjid. Kita pergi China, ada masjid. Kita pergi Hong Kong, kita akan jumpa masjid. Kita pergi Rom, ada masjid. Ataupun musalla, Jadi maknanya di mana-mana kita pergi, kita akan jumpa masjid. Itulah satu keindahan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita, bahawa Islam akan terus berkembang dan menjadi tanggungjawab kita sebagai orang Islam untuk menjadikan syiar Islam itu sebagai medan dakwah kepada kita, untuk mengajak kawan-kawan kita yang bukan Islam supaya mereka menghargai dan menghormati Islam. Akhirnya mereka menganuti agama Islam. Itu sebenarnya yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau kita lihat kepada sejarah, Dr. Syed Ramadan Al-Buti, dia jelaskan bagaimana Nabi SAW menyantuni, dia panggil perwakilan-perwakilan daripada luar negara, daripada Rom, daripada Parsi, yang pastinya mereka datang tu bukan orang Islam. Dia orang bukan Islam, dia datang tu ada yang agama Majusi, ada yang agamanya mungkin agama nenek moyang mereka, datang nak bertemu dengan Nabi SAW sebagai perwakilan. Bahkan kalau di Madinah, kalau tuan-tuan dan puan yang mungkin tadi Dai sebut ada nak pergi Mekah dalam 2-3-4 hari ni, mereka akan sampai di Madinah. Bila sampai di Madinah, mereka akan pergi ke Raudah. Raudah sekarang ni pun kena pakai nusuk. Kena pakai nusuk. Aplikasi. Kalau tak masuk, kira tak ada lah. Memang tak dapat. Ada seorang tu, dia dah isi nusuk. Patut pergi malam pukul 1 pagi. Dia tertidur. Habis lah, kita tak dapat lah. Memang tak ada lah.
Tu sebabnya tolong hati-hati bila sampai kat sana. Sebab kita nak tengok tempat sejarah. Kita nak masuk tempat Raudah, nak berdoa dekat tempat mustajab doa. Jadi bayangkan bila sampai kat situ kita akan tengok satu tiang, dia panggil tiang perwakilan. Tiang perwakilan ini, kalau kita tengok tiang perwakilan tu dia ada dekat dalam kawasan Raudah. So bila kita tengok kawasan tu, apa maksud tiang perwakilan? Bermakna semua yang datang daripada pelusuk dunia, ya, yang datang nak bertemu dengan Nabi SAW, mereka akan bertemu Nabi di tiang itu. Di situ juga ada tiang Ali, di situ juga ada tiang Aisyah, ya. Mana tiang itu melambangkan kepada tempat Nabi menyantuni mereka yang datang untuk bertemu dengan Nabi SAW. Kawasan itu? Kawasan Raudah. Ini kawasan rumah Nabi itu, yang hari ini kita anggap sebagai Raudah, ya. Jadi maknanya Nabi SAW ditonjolkan. Pertama, akhlak Nabi SAW sebagai seorang pemimpin. Nampak? Dia tak ada tunjukkan diskriminasi. Nabi tak tunjukkan kekerasan. Walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu nak tunjukkan kekasaran, nak tunjukkan kuasa yang angkuh, maka orang akan lari daripada kamu, wahai Muhammad. Maka Allah ajar Nabi, walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Maka Allah ajar Nabi untuk tunjukkan contoh yang terbaik. Yang kedua, Nabi tunjukkan contoh sebagai seorang muslim yang hebat, menyantuni tetamu. Kan? Bila tetamu datang, walaupun orang bukan Islam, walaupun kawasan itu kawasan masjid Nabi, Nabi tetap menyantuni. Dan yang datang itu pula penuh dengan adab dan akhlak. Nampak tak? Nombor 3, Nabi SAW ya cuba menggunakan dakwah yang terbaik untuk mengajak mereka yang bukan Islam itu untuk menerima Islam dengan. Itulah tu. Saya tengok dekat Masjid Putrajaya tu. Berbas-bas datang ni nak tengok masjid kita. Sedangkan mereka ni bukan beragama Islam pun. Betul. Tapi mereka nak tengok apakah keunikan agama Islam itu sendiri kan. Jadi sahabat kita Jurah Azlin Sufian ni dia nak tanya satu soalan. Masjid kini menjadi salah satu produk pelancongan agama di Malaysia. Apakah objektif utama dan apakah garis panduan yang perlu dipatuhi atau diambil berat oleh pihak pengurusan masjid supaya tidak berlaku perkara yang boleh mencemari kesucian rumah Allah tersebut tu? Okey. Sebenarnya bukan saja di Malaysia, Dai. Kalau kita pergilah mana-mana pun, ya, kita pergi ke tempat Turki, saya belajar dulu, Syria dia ada Masjid Amawi, masjid paling lama, ya, di Syam. Kemudian kita pergi Jordan, dia ada masjid juga, ya, dia ada masjid dekat Amman. Pada masa yang sama di Mesir, dia ada masjid Imam Syafi'i, kita ada masjid Imam Syafi'i, kita ada masjid Hussein, kita ada banyak masjid di sana yang menjadikan satu tonggak syiar Islam di Mesir. Begitu juga Turki, kan? Dan banyak lagi lah. Kalau nak sebut memang banyak di Morocco dan seumpamanya. Bayangkan orang bukan Islam ni datang daripada seluruh pelosok dunia, datang nak melihat bagaimana Islam itu diamalkan dalam negara-negara Islam. Jadi oleh sebab itu, bila kita tengok, kita pergi ke masjid-masjid ini, mereka menyediakan tempat-tempat untuk non-Muslim masuk dan melihat. Dia akan sediakan baju. Yalah, orang bukan Islam, dia pakaian dia pakaian dia tak macam kita terikat. Ya, mereka pakai pakaian mereka tak tutup aurat, maka mereka diberikan jubah. Mereka diberikan, orang kata apa, pakaian yang sesuai untuk masuk dalam masjid. Itu sebab pihak pengurusan masjid dia kena ada orang yang menjaga. Dan alhamdulillah hari ini Masjid Putra dan banyak lagi lah, semua ada orang jaga. Dia ada pakaian dia tu. Dia ada pakaian, dia jubah dia tu. Dia letak, dia tutup, pakai, jalan. Mereka tak perlu ambil wuduk. Jangan disuruh dia mereka ambil wuduk. Dia orang ni tak perlu ambil wuduk. Wuduk tu satu ibadat. Mereka tak perlu mengambil wuduk. Ya. Nombor 3, mereka mesti menyantuni dan menghormati rumah ibadat itu atau rumah Allah ini dengan akhlak dan adab yang betul. Dia mesti kena patuhi. Jadi oleh sebab itu pengurusan-pengurusan yang ada ini mereka peka terhadap isu-isu seperti ini. Maknanya pegawai-pegawai mereka ni kena bagi tahulah dulu tu kan? Ya, kena bagi tahulah. Adalah garis panduan yang dia akan bagi tahu. Itu standard. Cuma saya nak tegur ataupun nak memberi peringatan kepada sahabat-sahabat kita yang beragama Islam. AJK ke Ustaz? Bukan. Ni Semua. pelancong. Pelancong. Hatta pelancong orang Islam kita.
Kadang-kadang pergi ke Masjid Putra, pergi Masjid Besi kan, tengok orang datang, ramai orang duk bergambar lah bagai. Masuk azan Zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang, orang azan bang, masuklah sembahyang. Ini tak dia ambil gambar, lepak, makan-makan kat luar. Jangan bang, orang bukan Islam masuk, kalau orang bukan Islam tu, kalau lah dia tu masuk boleh. Islam, dia masuk sembahyang. Kita yang dah Islam, dengar azan kita boleh lepak lagi kat luar. Dalam ada satu soft, dua soft sembahyang. Janganlah macam tu. Kita bila dengar azan, masuk. Satu benda yang saya belajar ketika saya belajar di Syria dulu, dia ada Masjid Amawi. Ya? Memang ramai pelancong datang. Bagusnya orang Arab ni, bila azan je, kedai-kedai keliling tu semua tutup. Tutup Ustaz Dia tutup atau dia letaknya kerusi, dia orang semua pergi sembahyang. Oh. Menyebabkan masjid tu penuh. Kunci pun tak Ustaz Wah, tak ada kuncinya. Ni letak kursi depan, orang tak ada nak ambil lah. Bawah sejadah tu penuh duit. Tak ada orang nak mencuri. Kita kalau letak macam tu dengan kursi-kursi hilang bang. Tapi nak bagi tahu, bila azan saja, pelancong-pelancong yang beragama Islam ni akan masuk ambil wuduk sembahyang walaupun musim sejuk. Salji sana. Oh, sejuk bang, sejuk. Dan bayangkan dia orang pergi ambil wuduk masuk sembahyang. Kita ni pula taklah musim sejuk. Azan tak sembahyang. Bila tanya bang, sembahyang lah. Tak apalah, kita qada kita qada pula lah. Kita jamak takhir. Janganlah macam tu. Hormat lah. Afdalnya kita jamak, nak jamak pun boleh, tapi jamak takdim lah sebab kita dah dekat masjid. Kan? Alang-alang kita dah dekat masjid, alang-alang kita berada dekat tempat yang mulia, maka ambil wuduk dan sembahyang. Kemudian jamak lah. Tapi itulah kita kadang-kadang kita alpa. Malu kita pada pelancong-pelancong orang bukan Islam. Dia orang datang tengok, orang Islam tak sembahyang pun, azan dah 2-3 kali. Dah azan pertama, lepas tu dah qomat pula. Duk main lagi ambil gambar, ada duk lepak-lepak, ada yang ngisap lagi kat luar tu berasap-rasap kan. Agak-agak lah bang, hormat sikit kawasan masjid kan. Orang dalam kawasan masjid kena hormat. Orang bukan Islam bukan main hormat. Betul? Kita siap mengisap lagi. Yang lebih sedih lagi, Tok Imam mengisap tepi masjid. Aduh. Siap join sekaki lagi. Itu tak boleh pakai. Tapi kalau kita tengok Ustaz maknanya pelancong-pelancong daripada luar negara, bila dia sarung je jubah, lepas tu dia kena lilit sekali dengan selendang tu Ustaz. Betul. Tiba-tiba jadi lawa terus. Itu istimewa dia. Kita nak tahu juga sampai mana had mereka boleh masuk ke masjid tu. Mungkin ada sepadan-sepadan dia. Jangan sampai tempat tu imam pun je nak pergi juga, je nak tengok. Okey, baik. Selepas ini kita akan cerita tu. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Itulah Ustaz, kalau kata ada donat ke, ada teh tarik ke kat sini kan sedap Ustaz sebab kita tengok para penonton kita ni sedang sarapan pun ada Ustaz dengan nasi lemaknya. Tak ada apa ni. Ada kopi sikit kan. Producer dah dengar lah tu. Okey, baik para penonton sekalian. Kari pap pun ada Ustaz Lawak nanti makan-makan tak kat depan ni. Betul. Dia itu dipanggil transformasi. 20-23. Iya, Ustaz dengan Tanyalah Ustaz ni daripada tahun 2006 lagi. 2006, 2007. Transformasi berlaku. Jadi insya-Allah saya rasa tak lama lagi kita akan ada roti canai. Okey, baik. Dah ada toke-toke roti canai dengar kat luar tu Ustaz. Nanti dia orang sponsor kita. Baik Ustaz, topik kita menarik pada hari ni Ustaz Yang mana jarang-jarang kita bincang tentang pelawat datang ke masjid ni. Betul. Jadi tadi kalau kita lihat di Masjid Putra sini Ustaz bila kita solat berjemaah kat dalam masjid tu, pelancong-pelancong pada luar ni dia jenguk tengok macam mana lah orang Islam ni solat kan. Jadi mereka ni seolah-olah macam nak tahu hebat cara mana Islam ni kan. Jadi ia menunjukkan satu peribadi yang cukup mulia terhadap orang yang bukan Islam. Tapi persoalannya tu, sampai mana had yang mereka boleh masuk ke masjid? Kan sampai ke atas mimbar pula dia naik kan. Sila tu. Kalau kita tengok kepada sejarah Islam Nabi SAW dia bertemu dengan perwakilan-perwakilan yang saya katakan tadi, ada yang beragama Kristian, ada yang beragama Majusi Mereka datang jumpa Nabi akan bertemu dengan mereka dekat tiang tadi lah. Tiang perwakilan tadi. Jadi bila dia duduk kat situ, bermakna mereka tidak sampai ke tempat Nabi SAW sembahyang atau dinamakan mihrab Nabi. Dia orang tak duduk kat situ, dia orang tak naik atas mimbar. Bermakna mereka masuk dengan penuh adab.
Jadi begitulah juga macam pelawat-pelawat pada hari ini. Mereka nak masuk, dia ada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan oleh pengurusan masjid. Macam kita di Malaysia, pihak pengurusan masjid, kalau di bawah federal, JAKIM akan lihat. Kalau di bawah negeri-negeri akan dijaga dan dipantau oleh Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Ya. Jadi maknanya mereka akan buat tempat-tempat yang boleh mereka lalu. Jadi itu sebabnya mereka bila datang, mereka pakai pakaian yang elok, tutup elok-elok dan mereka akan masuk sampai tempat-tempat yang telah ditetapkan. Bukan apa, sebab nak menjaga kesucian tempat ibadat itu. Kadang-kadang mereka ini mungkin kaki tak basuh, ya, kakinya kotor dan sebagainya. Maka dia masuk, dia pijak tempat-tempat wuduk, tempat-tempat semayang, tempat sujud adalah tidak wajar dan tidak baik. Maka kita menggunakan kaedah sadduz zara'i, tutup pintu-pintu yang boleh menyebabkan masjid kita, rumah ibadat kita dicemari dengan benda-benda yang mungkin tidak difahami oleh orang bukan Islam. Jadi kita yang faham ini, kita akan benarkan di tempat-tempat yang sebenarnya saja. Hatta kalau saya pergi ke Palestin, saya pergi ziarah tempat-tempat sembahyang ataupun tempat-tempat ibadat orang Yahudi dan Nasrani. Kita nak masuk pun, dia ada had dia. Dia tak bagi kita masuk sampai ke tempat-tempat yang padri dia ke ataupun dia punya rabai duduk. Tak boleh. Dia ada tempat-tempat. Di sini kawasan yang kamu boleh masuk. Di sini saya tengok orang-orang Yahudi, ya, mereka membaca kitab mereka dalam keadaan bergerak, duduk dekat sekian. Saya tak boleh pergi pegang. Saya tak boleh pergi dekat, tak boleh. Dia ada kawasan dia, tempat-tempat rabai-rabai dia menghafaz dan membaca kitab-kitab mereka. Sama juga orang Kristian. Jadi kalau mereka mempunyai had untuk kita pergi, orang Islam pergi tengok macam mana mereka melakukan sembahyang dan sebagainya, kita sebagai orang Islam, mereka datang tempat kita, mereka juga kena menghormati adab dan akhlak ketika berada di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menghormati mereka, mereka pun kena menghormati tempat kita. Wallahu a'lam. Tapi menarik ya Ustaz, bila mana Ustaz kata tadi Ustaz pergi ke tempat ibadah mereka, kan? Jadi maknanya mungkin ada sedikit Ustaz boleh kongsikan ada adab tata cara kalau kita nak pergi melawat tempat ibadah mereka, ataupun perkara ini adakah ditegar ataupun sebagainya. Boleh kongsi sikit Ustaz? Saya suka bila saya ni bukan apa, saya suka berjalan. Saya suka saya kalau orang nak bawa saya pergi berjalan, melancong apa semua kan. Dia nak suruh saya berceramah, saya bercerita tentang sejarah. Saya suka sejarah. Saya suka baca sejarah Islam. Dan saya suka baca buku-buku yang berkaitan dengan sesuatu yang boleh meninggalkan kita keinsafan. Menarik Ustaz. Jadi antara tempat yang saya pergi yang mengingatkan kita, menginsafkan saya, antaranya tempat-tempat macam Palestin lah. Bila saya pergi Palestin, bila saya masuk ke tempat-tempat yang orang Yahudi conquer, dia ada kawasan-kawasan lah di Palestin ni. Dia ada satu kawasan dipanggil Zone B. Zone B ni adalah untuk orang Israel saja, Yahudi saja. Yahudi saja. Jadi kita masuk kawasan tu, dia bagi kita tengok tempat dia punya rumah ibadat mereka lah. So bila kita masuk ke sana, satu perkara yang kita kena jaga, kena tutup kepala. Tutup kepala? Mesti tutup kepala, sama ada pakai topi ke, songkok ke, kopiah ke, tak kisah. Yang penting kepala mesti tutup. Dia pergi kepala dogol macam ni memang tak boleh. Tak boleh. Dia takkan bagi masuknya. Dia kata masuk mesti tutup atas kepala. Kopiah kita pun ambil kopiah ataupun songkok. Kita dah memang pakai songkok kan. Kita pakai kopiah. So tak ada masalah, boleh masuk. Dibenarkan masuk kalau macam tu. Masuk cuma dia ajar pertama mesti pakai tadi. Yang perempuan mesti tutup aurat. Kita memang dah tutup aurat orang Islam. Sebab dia ada daripada pelancong-pelancong Europe yang mereka tak tutup aurat. Dia suruh tutup aurat. Wajib tutup. Itu orang Yahudi tu. Serius tak? Serius. Okay. Kita pula orang Islam membuka-buka. Orang Yahudi pun dah tutup dah sekarang ni. Itulah kata. Diorang pun tutup. Wajib tutup. Orang lelaki mesti tutup pakai proper, elok, tutup kepala. Nombor 3, masuk tidak boleh bising. Tak boleh bising-bising. Nak buat live ke, nak buat tu boleh, dibenarkan. Dia benarkan kamu nak buat live, nak ambil video, dibenarkan, tak ada masalah. Cuma dengan adab. Kamu tak boleh pergi kat muka rabai tengah baca tu gini kat muka dia. Tak boleh. Ya, pegang dia punya janggut, pegang dia punya rambut, tak dibenarkan. Pegang kitab-kitab dia tak boleh. Dia tak benar. Kita hanya boleh tengok saja. Boleh tengok masuk bilik-bilik tertentu yang dia bagi,
Ada setengah bilik dia tak bagi masuk. Jadi pengalaman tu saya belajar, rupanya Yahudi ni pun dia ada dia punya adab bila kita nak masuk ke tempat-tempat ibadat mereka. Ya. Dan kita tak boleh bercakap bising-bising. Orang kita kadang-kadang masuk gelak-gelak, minta maaf dia tak bagi. Be quiet. Dia tunjuk macam tu. Kalau dia halau keluar. Jangan main-main. Dia orang tu kasar tau. Garang dia punya guard dia tu macam kita kira baik lah. Excuse me. Dia sebut juga excuse me. Tak ada, sana tak ada. Sir. Sir macam tu je. Jadi maknanya kita kena tahu ya, bahawa di negara-negara seperti itu pun mereka sangat menjaga adab-adab ketika nak masuk ke tempat ibadat mereka, Yahudi ataupun Nasrani. Kalau pergi Rom pun sama juga, sama. Nak masuk ke tempat ibadah mereka, ibadah Kristian mereka kan. Sangat tegas. Ya, dia tak boleh, itu lagilah dengan checkingnya macam-macam lagi lah. Cuma nak bagi tahu di tempat kita, negara Islam, kita membenarkan mereka masuk, tetapi mereka juga perlu menjaga adab-adab yang telah ditetapkan oleh Islam. Itu sangat penting. Cuma macam saya katakan tadi lah, orang Islam sendiri pun mesti kena jaga benda-benda macam ni. Ni kadang-kadang orang Islam pun masuk dalam masjid tak tutup aurat. Ya, orang Islam masuk dalam masjid tidak hormat. Kadang-kadang yang duduk dalam majlis ilmu tu pun dalam kuliah maghrib, kuliah maghrib, kuliah subuh, jaga adab. Jangan pula ustaz dai tengah ceramah dia bersembang sama-sama dia dalam satu grup kat belakang tu, tak boleh. Itu tidak ada adab. Jangan kata orang bukan Islam. Orang Islam pun kena jaga adab apabila kamu berada di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Kita cukup teruja dengan cerita ustaz ni kan. Saya nak dengar lagi sebab ustaz cerita tadi satu perkara yang mungkin tak semua orang pernah alami, yang mana pergi ke tempat ibadah Yahudi yang mana mereka pun boleh buat macam tu. Jauh lagi sekali kita kena buat yang lebih baik ataupun lebih beradab, berakhlak lagi daripada itu. Baik ustaz, kita ada sahabat kita Nur Ashikin ni kan. Tadi kita cerita pasal masjid-masjid besar ustaz, Masjid Putra, Masjid Negara, Masjid Oleh Persekutuan. Tapi sahabat kita Nur Ashikin ni dia nak tanya, soalan saya, apakah pandangan ustaz tentang pelawat yang datang ke masjid dengan pakaian yang tidak sopan? Boleh tak pengawal meminta individu sebegini keluar daripada masjid? Mungkin ialah tak ada fasiliti seperti jubah itu dan sebagainya ustaz. Ya. Kalau katakanlah dia atas negeri-negeri lah, atas jabatan agama, macam mana mereka nak mengatasi pelawat-pelawat, pelancong-pelancong daripada luar negara yang bukan Islam. Jadi kalau katakanlah dia tiba-tiba nak datang pergi kawasan saya, ya, macam saya di Sri Putra. Ya, di Sri Putra ada satu masjid. Dia antara masjid yang terbaik di negara kita ini, ya, di Selangor. Jadi Selangor dan kebangsaan. Bayangkan kadang-kadang ada orang Korea datang, ya, orang Korea datang, dia datang nak tengok masjid ni. Korea ni pula dia bukan orang Islam. Dia datang nak masuk. Dia nak tengok macam mana orang Islam sembahyang. Maka dia boleh duduk di kawasan-kawasan yang bukan kawasan orang sembahyang dalam tu. Koridor ke Ustaz? Koridor luar. Koridor luar tu, masjid tu pula, koridor luar tu dia luas. Dia ada dengan ada cushionnya, dia ada tempat duduknya, dia adalah tempat berehat kat luar tu. Jadi kita bawa dia kat situ. Jadi dia tengok suasana dia. Lepas tu cermin ada kan? Cermin yang nampak orang tengah sembahyang, dia boleh tengok kat luar. Dia tengok, dia suka, dia kata minat. Alhamdulillah, selepas 2 tahun setengah dia ziarah masjid tersebut, sembang dengan saya tentang isu halal apa semua ni, akhirnya baru-baru ni saya dimaklumkan dia telah pun menganut agama Islam. Dia jumpa ustaz? Jumpa. Masya-Allah. Memang kami berada dekat situ dan dia nak jumpa. Saya baru habis kuliah, dia nak jumpa masa tu, kuliah maghrib. Dia jumpa lepas Isyak. Nak masuk masjid tak boleh. Jadi duduk kat luar tu, saya keluar duduk dekat bahagian koridor. Dia sediakan tempat orang perempuan period kat luar tu, tempat perempuan yang uzur lah kan. Yang kedua, tempat orang non muslim datang nak tengok. Cuma kalau fasiliti tidak ada, mungkin pakai tu seksi, fasiliti baju tak ada, maka mereka tak dibenarkan masuk. Tak dibenarkan masuk. Maka kena pihak pengurusan masjid janganlah halau. Kena bagi tahulah sebab apa tak boleh masuk. Kita apa-apa pun kita kena bagi explanation yang betul. Kena bagi tahu penjelasan yang betul. Jangan kita halau mereka tu macam tidak ada adab. Itu tidak bagus. Islam mengajar adab. Apa-apa pun al-adabu qabla al-ilmi. Adab dulu sebelum ilmu.
Jadi kita nak bagi ilmu kat orang, kita kena ada adab. Nah, betul, kita halau dia terus tu tak ada adab. Bila tak ada adab, orang pun tak nak belajar dengan kita. Nampak tak? Betul. Wallahu alam. Maknanya Ustaz, kalau orang yang bermusafir ni, backpackers ni Ustaz, macam mana pula Ustaz? Jadi mereka ni mungkin tak ada tempat tidur dan sebagainya. Jadi diorang tengok biasakan pintu masjid kan tak tutup. Jadi mereka buka dan mereka nak tidur sekejap kat situ. Pun boleh juga ke Ustaz? Okey, dia atas masjid. Ada setengah masjid membenarkan, ada surau membenarkan, ya, ada tempat-tempat yang tak membenarkan. Macam backpackers, ya. Yang bukan Islam mungkin Ustaz. Tambah-tambah orang bukan Islam kan. Orang bukan Islam tu memang tak boleh lah, kan, sebab dia tak tahu macam mana suasana masjid, kena ada adab dan akhlak dan sebagainya. Sekarang ni orang Islam yang datang ni pun, orang Islam yang datang dia nak rehat kat masjid, tak ada masalah. Kalau pihak pengurusan masjid membenarkan, dia ada sediakan, ada setengah tempat tu dia sediakan ruang musafir. Oh, khas. Dekat mana saya tengok masjid kat Malaysia lah, dekat wilayah Persekutuan. Dia ada satu, kita masuk masjid tu, dia ada satu ruang tu dinamakan ruang musafir. Semua backpacker ke siapa saja yang datang nak semayang duduk kat situ, dia semayang masuk semayang lah. Lepas tu nak berehat, dia ada tempat berehat. Dia orang rehat, tapi tempat tu tersorok ke belakang sikit. Tersorok ke belakang sikit agar pemandangan masjid tu tak tercemar. Nampak orang tidur berterabur, tak ada lah. Dia tersorok ke belakang sikit. Jadi akhirnya benda-benda ni menarik orang untuk mencintai masjid dan minat kepada masjid. Jadi itu sebabnya kita kena bijak jugalah sebenarnya macam mana kita nak bagi masjid itu orang kata apa, sesuai untuk semua pihak. Cuma bila kita tahu dah kita ni backpackers nak sompang masjid, tolong jaga akhlak. Jangan pula kita menyangkut baju merata-rata, habis seluar dalam sangkut dekat grill tiang. dekat grill kau sambut. Tak boleh lah macam tu. Baju dalam bergantung-gantung, tak boleh. Ini bukan rumah setinggan. Ini adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. So kena jagalah. Kalau nak tumpang tidur elok-elok. Beg jaga elok-elok. Betul. Kan? Wallahualam. Baik Tok. Jadi Datuk, kita nak berehat seketika. Saya baru nak tanya soalan. Tapi ada soalan yang menarik sebab Datuk dah ceramah di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak sebagainya, dan ada tak pendengar-pendengar ataupun yang datang ceramah Datuk tu orang bukan beragama Islam. Kita cerita lepas ni Tok. Boleh. Para penonton jangan ke mana-mana, nak tahu jawapannya kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kalau kita lihat orang bukan Islam pun dah mula berjinak-jinak nak melihat apakah keindahan masjid yang ada di Malaysia ini, sehingga mereka kagum dan akhirnya masuk ke dalam Islam. Baik, kita ada soalan yang menarik pada kata jiwa sesuai dengan apa yang saya sebutkan sebentar tadi, yang mana Ustaz biasa ceramah di seluruh negara, tak kira Sabah, Sarawak, Semenanjung, di luar negara pun pernah Ustaz ya. Jadi kata jiwa ni ada satu soalan yang menarik Ustaz. Apakah kita dibolehkan mengajak orang bukan Islam untuk hadir ke majlis ilmu atau program rakaman seperti rancangan keagamaan yang diadakan di dalam masjid? Okey, pertama tu. Yang kedua, apakah pandangan Ustaz sekiranya sebuah penggambaran sama ada sebagai pelakon ataupun kru bukan Islam yang memerlukan mereka untuk turut terlibat, apakah mereka juga perlu mematuhi arahan yang sama sebagaimana pelawat bukan Islam yang lain tu? Saya ada pengalaman, Da'i. Ini kalau tak silap saya tahun 2010. Masa tu saya tengah buat PhD di UKM. Datang seorang, saya dihubungi oleh seorang profesor. Ya, profesor tu pun dah pencen. Dia cakap, dia kata, Ustaz, boleh tak tolong jumpa dengan pelajar saya ni? Ya, dengan pelajar saya ni. Dia ni ambil engineering. Dia minat betul dengan Islam. Di mana ni tu? Di UKM. Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi, saya kata boleh, tak ada masalah. Dan dia pun kenal Ustaz, dia kata. Dia selalu tengok Ustaz dalam TV. Masa tu dalam Tanyalah Ustaz. Memang masa tu memang Tanyalah Ustaz ni di bibir orang Islam dan orang bukan Islam. Masya Allah. Ni Tanyalah Ustaz ni banyak cerita sebenarnya. Tapi yang best saya cerita yang ni dulu.
Jadi bila sampai tu, bila dia datang ke bilik saya kat pejabat kat UKM, Fakulti Penyiar Islam, dia pun cakap kat saya, dia kata, Ustaz, saya sebenarnya, dia ni orang Cina Sarawak. Orang Cina Sarawak. Dia kata, Ustaz, saya sebenarnya memang selalu tengok Ustaz di dalam TV. Dan saya dapat tahu daripada kawan-kawan saya dekat Fakulti Kejuruteraan bahawa Ustaz pensyarah dekat UKM. Dan masa tu saya aktif dekat Masjid UKM bagi khutbah. Masya Allah. Dia kata, kawan-kawan saya selalu, dia kata, you kalau nak dengar Ustaz Izhar punya khutbah, Ustaz Izhar punya khutbah tak panjang, dia pendek tetapi padat. You boleh datang sebab dia buka speaker. Jadi, you datang, you duduk kat luar. Jadi kawan ni, budak ni selalu pergi. Setiap kali khutbah saya setiap bulan tu, dia akan datang dengar. Hari Jumaat datang. Memang datang. Dia akan duduk di bawah pokok. Dia tunjuk pokok dekat dengan ambil uduk tu. Dia akan duduk dengar. Sampailah satu hari dia jumpa dengan profesor ni. Dia kata, saya minat nak mendalami Al-Quran. Dia pernah ateis, pernah beragama Kristian, dan pernah juga kembali kepada ateis. Tak ada agama terus. Jadi dia kata, dia kata dia nak kenali Al-Quran. Saya kata okey. Kebetulan pula saya ada satu program dengan Jakim. Jakim dia bagi saya satu terjemahan Al-Quran dalam bahasa Cina. Tapi tak tahulah Mandarin ke Cantonese. Kita pun tak tahu kan. Jadi akhirnya saya pun ambil, saya kata, boleh baca ni? Dia pun buka-buka, dia kata dia boleh baca, dia kata. Dia boleh baca. Alhamdulillah, saya kata. Ambil lah. Dia kata, ini boleh baca. Dalam masa 3 minggu. Dia datang balik ke pejabat saya. Dia kata, Ustaz, terima kasih. Ustaz bagi saya baca terjemahan Al-Quran ini. Saya dah baca dan saya mendalami. Inilah yang saya cari selama ini. Allahu Akbar. Saya menangis masa tu. Dalam bilik, berdua dengan dia. Dia kata, Ustaz, saya mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah. Dalam bilik saya. Kemudian diulangi pula dekat surau. Dekat kawasan tu, masa surau dekat Bangi Golf Resort. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kita rasa Allah happynya. Bila orang bukan Islam datang, dia dengar daripada luar, dia mendengar khutbah kita, dia dengar tazkirah kita, dan akhirnya mereka ini masuk Islam. Tapi dengan cara yang penuh akhlak. Tu yang pertama pernah berlaku lah zaman saya, sepanjang saya berceramah, ya, kita berdakwah dan sebagainya. Jadi tak salah untuk kita mengajak kawan-kawan kita mendengar kuliah-kuliah tazkirah di masjid dan surau, tapi mereka perlu duduk di kawasan-kawasan yang dibenarkan sahaja. Maknanya kat situ memain peranannya adalah pendakwah itu sendiri, Ustaz. Ya, memainkan peranan. Yang mana perlu memberikan satu konten ataupun idea yang orang kata secara halus supaya dapat menarik minat lebih ramai orang bukan Islam. Betul. Dan kita kena ingat, mungkin ada yang akan tanya, dia kata, Ustaz, boleh ke orang bukan Islam datang masjid? Sebab dalil ada dalam surah At-Taubah ayat 28. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim haza. Jelas ayat tu, wahai orang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis dan tidak boleh masuk dekat dengan masjid haram selepas pembukaan kota Mekah. Ayat ini dijelaskan oleh ulama dengan begitu detail. Imam Al-Qurtubi dijelaskan bahawa dalam mazhab Syafi'i, dan disokong pula oleh Imam An-Nawawi, bahawa Imam Syafi'i dia menjelaskan bahawa orang musyrik memang tak boleh masuk langsung dalam masjid. Semua masjid, masjid haram dan masjid-masjid kecil pun tak boleh masuk. Surau pun dia tak boleh masuk. Ya. Tapi orang Kristian, orang Nasrani, mereka tak boleh masuk masjid haram dengan masjid Nabawi. Masjid lain, surau lain, dia orang boleh masuk. Ini dalam mazhab Syafi'i. Manakala mazhab Hanafi ni pula, orang musyrik tak boleh masuk langsung dalam masjid. Tapi untuk orang Nasrani, untuk orang Kristian, boleh masuk semua masjid, termasuk Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Ini dalam pandangan Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Ini dijelaskan, dirumuskan oleh Imam Al-Qurtubi dan Tafsir Al-Qurtubi. Walau bagaimanapun, kesimpulan para ulama, termasuk dalam muzakarah fatwa peringkat kebangsaan yang dihadiri oleh mufti-mufti, hari ini dipanggil MKI, pada pertemuan yang ke-10 pada 1 Mac 2010, membenarkan orang bukan Islam untuk datang dan masuk dalam rumah-rumah Allah, masjid selain Masjid Haram dengan Masjid Nabawi, ya, dengan adab, dengan akhlak, dan masuk dengan izin. Nombor 4, mereka masuk di tempat-tempat yang dibenarkan sahaja.
Jadi kalau diorang nak duduk kat luar, nak dengar kuliah apa semua, itu dibenarkan, tak salah. Dan saya sangat gembira lah sebenarnya dengan Tanyalah Ustaz ni. Pernah berlaku sekali ni tak ada orang, saya tak pernah cerita kat orang lain. Ni real Ustaz Ni real betul ni. Okey. Kereta saya kena langgar. Masya-Allah. Masa nak pergi kuliah dekat surau. Orang langgar. Jadi saya tak ambil duit. Kakak tu pula dia ada anak kecil. Kereta dia remuk habis kat belakang tu. Tapi saya kata tak apalah, Allah tu Maha penyayang kan. Jadi suatu hari tu saya pun esok tu saya turun pergi. Kita orang lelaki tengok kereta kemek ni pening kepala. Kita pun pagi esok tu saya pergi hantar dekat ada satu kedai workshop depan UKM, orang Cina. Orang Cina tu. Anak-anak dia semua adalah dah dewasa semualah. Jadi bila saya sampai tu tanya berapa ni? Oh dia kata dalam 1,800 ni kalau baiki belakang ni. Allah, banyak juga ni. Tiba-tiba datang seorang pakcik tua tau. Pakcik tua dengan anak sulung dia. Datang. Dia tengok saya. Dia kata, you ustaz kan? Ni orang berbangsa Cina. You ustaz kan? Anak lelaki dia, yalah you ustaz Saya kata, ya betul. Mana you tahu? Macam mana you tahu saya ustaz? Hayya, saya selalu tengok itu Tanyalah Ustaz. Betul tu. Masa tu Tanyalah Ustaz TV9. Sekarang kamu TV9 juga, TV3 dan 9. Sana 9. Saya selalu tengok Tanyalah Ustaz TV9. Saya banyak minat dulu. Wah. Sama Ustaz berapa boleh dia cakap dengan anak yang kecil dia, yang muda tu, dia kata berapa bagi dia? 1,800. Tak apalah, bagilah 400 sudahlah. 400 lah. You pergi kan banyak masjid kan. Mana tahu you pergi banyak-banyak tempat kan. Saya dapat pahala mak. Allah. Insaf dah tak pakcik. Uncle tu dah meninggal dunia dah. Ya. Tapi Alhamdulillah banyak saya rapat dengan anak-anak dia. Dan mereka memang minat kepada Islam. Cuma mereka belum lagi dapat hidayah. Tapi apa-apa pun tuan-tuan dan puan, kita kena ikhlas dalam dakwah. InsyaAllah hatta orang bukan Islam pun dia akan minat kat kita. Sedih saya ingat kat uncle tu, dia masih sedih pula saya tiba-tiba. Dia pun dah tak ada dah masa Covid baru ni. Masya-Allah. Jadi kita tak tahu tu di akhir usia dia kan, mungkin dia bersyahadah ke. Mudah-mudahan tu kan. Allahu akbar. Moga Allah beri hidayah kepada keluarga mereka tu. Okey, Datuk pun pernah berlakon juga tu Berlakon? Pernah berlakon? Datuk? Tak pernah. Tak pernah berlakon Tak pernah. Tapi muka macam pelakon lah tu. Okey tu. Berkaitan dengan cerita lakonan ni tu cerita lakonan ni tu mungkin ada adegan-adegan di dalam masjid ni tu. Yang mana adegan pernikahan ataupun ada yang waktu-waktu menikah Ustaz tiba-tiba datang orang kata pasangan yang kedua nak bergaduh pula dalam masjid itu. Jadi kita nak tahu juga bagaimana dengan kru-kru, ada yang kru-kru yang bukan Islam bila mana buat adegan di dalam masjid ni. Datuk boleh bagi nasihat sikit tak kepada mungkin produksi-produksi kat luar sana macam mana adab yang perlu mereka jaga? Okey, dalam masjid yang pertama, nak berlakon dibenarkan dengan izin jugalah, dengan izin pihak masjid, pengurusan masjid dan sebagainya. Nak berlakon boleh tetapi dengan syarat adegan-adegan yang baik. Manakala adegan yang bercelaru, bergaduh, akad nikah, tiba-tiba isteri pertama pula datang serbu, itu tak ada masalah. Dia tidak adalah menimbulkan keaiban dan memburukkan situasi masjid. Tidak. Dia hanya menunjukkan bahawa masjid yang menjadi adat di tanah Melayu ini, akad nikah di situ, jadi berlaku kekecohan, maka dia menunjukkan satu gambaran bahawa inilah yang berlaku sebenarnya. Budaya. Jadi kita tidak ada masalah lah untuk berlakon dari tempat-tempat macam itu. Walau bagaimanapun dia masih tertumpu pada tempat yang dibenarkan saja oleh pihak masjid. Itu penting tu. Nombor dua, kru-kru ni pula, tak kira lah pelakon, hatta pelakon pun, mungkin pelakon yang tak tutup aurat dan sebagainya, bila masuk dalam kawasan masjid, kena jaga semua adab tu. Pakai tudung, tutup aurat. Yang lelaki pula tak boleh nak mengisap tepi masjid. Waktu azan. Ini satu benda juga saya nak tegur juga pada kru-kru ni kan. Bukan semua kru, ada sebahagian bagus. Dia buat program-program tu bagus, dah program agama. Program agama, dia jaga kamera, dia jaga sound system, dia jaga kemah. Azan berkumandang, semayang isyak, rakaman lepas isyak. Nampak? Waktu isyak tu dia tak pergi semayang. Itu memang tak boleh lah. Kalau orang muda bagian ni dia kata tak boleh belah. Tak boleh belah. Mana boleh kau duduk kawasan masjid, kau datang buat rakaman dekat masjid, azan berkumandang, azan isyak, pergi semayang walaupun kau tak semayang. Jangan buat malu kita ni. Jangan buka semua aib kita.
Allah dah tutup aib kita. Betul. Janganlah masa orang tengah azan kau boleh duduk lepak dekat bawah kemah, duduk lepak dekat tepi kereta, tengok orang sembahyang. Itu orang bukan Islam boleh duduk macam tu. Oh, kata ustaz saya tak boleh sembahyang, ustaz kotor. Kotor setara mana sangat? Adakah baju tu dah kena kencing? Dia kata saya tak mandi pagi tadi. Tak mandi tak ada masalah. Seminggu tak mandi pun tak apa. Yang penting jangan kena najis. Itu sebabnya kita orang Islam ni jangan sampai peringkat kita tak tahu apa langsung dalam bab-bab hukum hakam ni. Jadi itu sebabnya kru-kru tak kira siapa pun yang ada dekat kawasan penggambaran, bila azan tolong hormat waktu azan, berhenti rakaman atau sebagainya, dan semua berpusu-pusu untuk solat berjemaah di masjid tersebut. Itu cara Allah kita Allah. menghormati kan, walaupun kita datang tu bekerja kan, tapi kita kena menghormati. Tapi masalahnya tu, orang bukan Islam ni sudah semestinya mereka ni dalam keadaan berhadas besar dah tu. Jadi itu yang kita nak bincang selepas ni. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Topik perbincangan kita ni memang cukup menarik lah, berkaitan dengan pelawat ke masjid. Yang mana kalau kita lihat ramai di kalangan orang bukan Islam yang dah seronok untuk datang melihat masjid-masjid yang menarik di sekitar Malaysia ini. Cuma Datuk, tadi kita nak bangkitkanlah sedikit isu fiqah ni Datuk, tentang orang yang berhadas besar ni. Setahu saya mereka ni tak boleh masuk ke masjid. Jadi orang bukan Islam ni sudah tentulah mereka tak, orang kata, bersuci dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh terangkan sedikit Datuk, bagaimana yang disebutkan sebagai bersuci ni Datuk. Okey, apabila kita dalam keadaan berhadas, kita tidak boleh berhadas ni hadas besar lah, hadas kecil tak ada masalah. Tok imam pun terkentut, tu hadas kecil. Sekarang ni bila berhadas besar, bila kita berhadas besar, kita tidak boleh masuk dalam kawasan masjid sebagai penghormatan. Jadi itu sebabnya orang bukan Islam dia ada kawasan-kawasan yang mereka boleh lalui. Antaranya tempat-tempat yang orang perempuan yang period ataupun yang uzur duduk. Kawasan tu dia orang nak dengar kuliah, dia orang nak belajar, dia orang nak apa, dia orang duduk kat situ. Jadi orang-orang bukan Islam ni yang pastinya mereka berhadas besar, mereka tak bersuci dengan mandi wajib dan sebagainya, mereka akan berada di kawasan-kawasan tersebut. Jadi itu sebabnya bagi hatta orang Islam yang datang ke masjid, kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggunakan pakaian-pakaian itu. Bukan saja bersih daripada hadas kecil besar, tetapi kita diminta untuk pakai yang elok. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai pakaian yang elok ketika kamu berada di masjid. Saya pergi masjid, saya pakai sampai atas juga ni. Saya punya butang. Nah, kadang-kadang pakai baju jubah pun ada cufflink. Kalau saya pergi pejabat UKM, saya pakai cufflink. Saya masuk Tanyalah Ustaz, pakai cufflink. Takkan saya pergi masjid tak pakai cufflink? Tak. Saya pergi nak pergi ke istana, pakai butang, 5 butang elok sampai ke atas, kan? Saya nak pergi ke masjid-masjid rasmi, pakai butang sampai ke atas. Takkan saya pergi jumpa Maliki Yaumiddin, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, raja segala raja, kita pergi dengan butang tak cukup. Masa tu pula kita gunakan kaedah piramidi, butang baju Melayu aku mana nak pergi jumpa Allah dekat masjid dengan surau, butang tak cukup selalu. Tapi kalau nak pergi ke tempat-tempat istiadat yang besar, istana dan sebagainya, berlebih pula butang ni. Itu sebabnya jangan kita mengambil enteng terhadap kesucian ketika kita berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jagalah penampilan kita ketika kita berada di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Nabi SAW sangat bersih. Innallaha nazifun wa yuhibbun nazafah. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan suka kepada kecantikan. Maknanya orang yang berhadas besar ni Datuk, dia boleh di kawasan, orang kata, kalau ni dalam masjid yang ada aircon tu kan Datuk kan? Ya. Yang di kawasan tepi-tepi tu boleh tu boleh, tak ada masalah. Yang kawasan tile tu boleh. Tak ada masalah. Itulah tempat orang perempuan yang period, yang nifas nak datang belajar. Dia orang duduk dengar kat luar tu tak apa. Tak ada masalah tu. Cuma kita ni pula jangan terlalu peramah sangat.
Tok Bilal keluar-keluar daripada masjid, tengok perempuan ramai kat luar tu. Kenapa tak masuk dalam? Period ke? Aduh, tak payahlah tanya, memang situ tempat dia. Aduh, tu yang orang Peramah kadang-kadang tu. peramah berdoa lah orang kata Tok Bilal ni kan. Ni Tok Bilal yang bukan kat Malaysia lah, ini kat luar. Betul. Jadi tu, di antara tempat yang menarik kalau kita pergilah, kalau kita bermusafir dan sebagainya, orang kadang-kadang jadikan masjid ni sebagai orang kata R&R tu. Jadi ada sahabat kita Zuhara ni soalan yang menarik. Ketika bermusafir, bolehkah kita menggunakan bilik air masjid untuk mandi? Dan sambil-sambil nak mandi tu Tok, ya. Dia kata sementara menunggu masuk waktu solat, bolehkah saya cas telefon dalam masjid? Memang R&R betul ni Tok. Okey. Kita kena ingat masjid dan surau pembayaran kos utility, bayar kos air, api, elektrik dan sebagainya adalah duit wakaf. Jadi oleh sebab itu kita tak boleh guna sebarangan. Wakaf itu untuk orang datang nak buat ibadat. Jadi bila kita datang ke masjid, kita nak guna dia punya air, nak guna elektrik dia, kita mesti sebahagian daripada orang yang melakukan ibadat tu. Apa maksudnya tu? Maksudnya kita datang untuk melakukan ibadat. Jadi jangan datang ke rumah Allah ni hanya nak mandi semata-mata. Mandi azan. Azan Zuhur. Allahu Akbar. Pakai baju siap balik. Jalan terus. Itu namanya kurang adab. Kurang adab dia ini orang. Apa pasal kau datang mandi kau belah macam tu? Azan ni. Memang saya datang pergi mandi je. Kalau gitu bang, kau pergi mandi dekat R&R lebih bagus. Ke R&R pun nak mandi pun dia kena tahu juga. Masuk RM1. Masuk juga duit kan. Jadi macam kita pergi ke sana, pergi ke masjid, kita nak semayang. Tapi di samping itu kita mandi untuk bersihkan tubuh badan kita untuk solat berjemaah. Itu yang pertama. Lepas tu nak charge. Kita jadi sebahagian daripada orang yang berjemaah dekat situ. Maka kita bolehlah charge dengan izin AJK masjid. Minta izin lah. Boleh ke saya nak gunakan charge elektrik sikit? Charge handphone saya ni bukan lama, sekejap ni sebab saya nak call, putus dah habis elektrik. Saya bawa musafir. Boleh. Dibenarkan. AJK kata silakan. Boleh dibenarkan dengan izin. Nombor 3 ni yang paling penting. Bila nak balik bang, kau janganlah lupa masukkan sikit dalam tabung. Ini kau balik kau belah macam tu je. Amboi, kau ingat apa? Ni rumah kebajikan. Ini tak rumah wakaf. Bila orang dah wakaf untuk kita guna air, guna elektrik, kita juga kena turut sama sebagai penyumbang wakaf di dalam masjid itu. Nampak tak? Kita dah guna air dia, kita dah guna tu, kita juga ambil duit kita masuk. Orang lain wakaf, kita pun wakaf. Ini dia panggil wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong untuk melakukan ketakwaan. Antaranya kita menyumbang wakaf dalam rumah Allah tersebut. Jadi tak ada kita rasa malu kan. Saya suka di Singapura hebat. Macam mana tu? Saya ceramah di Singapura banyak. Orang Singapura pun masa kat Mekah pun ramai jumpa pun ni. Dan diorang ni penonton tegar. Tanyalah ustaz. Memang dia orang kata ustaz, tanyalah ustaz memang tak pernah miss pagi-pagi. Masya-Allah. Ni orang Singapura. Orang Singapura ustaz. Singapura, Brunei, Thailand. Saya pergi ke Thailand, ke Patani, tanyalah ustaz memang dia orang tengok. Masya-Allah. Memang dia orang tengok. Dia cakap apa? Dia kata apa? Di sana hatta dia ada satu kawasan tau. Kawasan untuk jaga budak-budak. Mak bapak semayang, jaga budak-budak. Mak bapak dengar kuliah, ada orang jaga. Ada kawasan macam nursery budak kecil untuk main-main. Ada pengasuh kanak-kanak ada. Okey. Bila dia orang keluar, dia orang akan ada tabung. Tabung tu paling sikit dia orang akan letak $10 Singapura. $10? Ya. Wow. Masjid tak tetapkan tau. Bagi masuk. Dia orang tak ada masalah. Dia orang bagi. Dia kata kita saling membantu masjid. Allah hebat. Itu ta'awun. Nampak tak? Jadi kita pun sama kena buat macam tu. Kita datang orang tu dia orang letak anak. Ini kita guna charge handphone, kita mandi kat situ. Kita kenalah infak sikit. Kan? Maknanya itu dia tanggungjawab kita lah tu. Ya, kan? sama-sama faham lah. Sama-sama faham. Itu dia. Baik, Tok, kita ada soalan menarik di Facebook bersama dengan Intan Zurina Abdul Razak. Perlukah pihak masjid menugaskan seorang yakni pemandu pelancong masjid yang boleh berinteraksi dengan baik serta mesra alam dengan pelawat masjid untuk menyantuni pelawat, terutamanya pelawat bukan Islam,
Yang kedua, usai lawatan, adakah tindakan yang manis sekiranya kita menunjukkan tabung masjid sekiranya mereka ingin menyumbang terutamanya kepada pelawat bukan Islam. Macam mana tu, Tok? Tak salah. Pertama sekali, kalau bajet ada untuk masjid tersebut dan masjid tu nak buat macam tu, dia kena ada keistimewaan dalam masjid tu. Orang pelancong sekarang ni macam di Negeri Sembilan, dia ada satu masjid yang cantik tu. Dia panggil Masjid Sentayan. Dah pergi dah? Dah pergi dah, Ustaz? Oh, itu masjid, Masya Allah. Termenung kita tengok, cantik sungguh. Memang kalau pelancong datang nak tengok kat situ, nak tengok, dia punya ciptaan dia tu. Seni bina dia, Ustaz. Seni bina dia dahsyat. Hebat Tan Sri dia wakafkan masjid tersebut. Lebih berapa ratus juta tak tahu tu. Tapi bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, mesti kena ada keistimewaan dia. Jadi pelancong tu pula dia kena, pelancong yang datang nak tengok, kita yang bawa bawa pelancong ni untuk tengok kawasan-kawasan masjid, nak tunjukkan tempat-tempat tu, kita kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Jadi tak salah kalau pihak masjid nak bayar gaji kepada seseorang untuk menyampaikan menjadi dia panggil tourist guide. Dia panggil tourist guide dekat masjid tu, boleh, tak salah. Cuma dia kena ada ilmu. Jadi macam orang Jordan. Nak jadi tourist guide kat Jordan, minimum masters. Minimum. Raja Abdullah di Jordan, dia wajibkan tourist guide dia minimum mesti kena ada masters degree. Kenapa pula, Ustaz? Sebab dia kata apa? Tourist guide ini dalam negara dia mewakili Raja Abdullah. Jadi kalau kau silap bagi fakta, maka rosaklah negara. Dia punya tu. Tu sebabnya masa saya pergi tu, yang jadi tourist guide kepada kita orang semua ni untuk kawasan tu dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris, saya dalam bahasa Melayu. Dia adalah seorang profesor dekat UC Amman. Masya Allah. Dia kata itu syarat dia. Jadi tour guide. Tak malu sebab dia ada ilmu. Tapi dia bagi penyampaian, semua jemaah happy. Sebab fakta semua. Itu penting. Bukan sembang kosong. Bukan cerita ni pasar, kita boleh beli barang. Orang tahu dah pasar untuk beli barang, bukan untuk basuh baju. Nampak tak? Jadi maknanya penting. Tu sebab kalau nak letak orang dekat masjid tu, mesti kena ada ilmu. Jangan kita panggil orang yang tak reti untuk cerita. Ni mihrab untuk apa. Dia kena tahu tu. Kenapa tiang tu tinggi dalam Islam? Kenapa kena ada kubah? Kenapa kena ada orang kata apa? Yang panjang tu orang kata. Tu menara. Kenapa menara tu penting? Kenapa, apa sejarah menara? Tu semua perlu. Kalau tidak, hanya cerita ni menara. Orang tahu menara tinggi. Dia orang pun boleh naik. Apa fungsi dia? Apa fungsi dia? Dalam sejarah Islam, apa menara ni? Kubah ni memang dalam Islam ke? Itu kena ada. Itu perlu untuk mereka tahulah sebagai tourist guide. Usai tu nak tunjuk tabung, itu tak apa, tak salah. Tak salah kan? Okay. Nak derma, silakanlah. Silakanlah kan. Jadi tu kalau kita melihatkan fungsi masjid yang dilakukan oleh Nabi SAW merupakan satu one stop center tu. Kan? Yang mana dekat situlah tempat untuk Datuk kata tadi bertemu dengan delegasi daripada luar negara, bagi mereka nak bermesyuarat, nak belajar pedang dan sebagainya, kuda. Jadi kita nak lihat perkara ini dapat direalisasikan di masa-masa yang akan datang, Datuk, supaya apa? Supaya mereka ini dapat melihat masjid ini semua ada. Tak kiralah dengan ATM machine-nya kan, dengan tempat pengasuh anak-anaknya dan sebagainya. Lepas ni kita nak minta Datuk uraikan dengan lebih lanjutlah, supaya apa? Orang bukan Islam ni bukan kata ini tempat orang Islam je semayang ni, tapi kata nak beli barang kat sini, dobi kat sini dan sebagainya. Okey, semua dah ada kan? Semua dah ada tu. Baik, lepas ni kita nak minta Datuk huraikan lebih lanjut sebab ramai ni AJK masjid yang duduk depan TV ni dan kita nak laksanakan di tahun 2023. Boleh, Tok? Boleh. Baik, tapi kita dah tamat di TV3, Tok. Para penonton yang nak tahu kupasan daripada Ustaz, terus setia bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz di TV9 lagi 30 minit. Okey? Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.
Alhamdulillah kembali dalam Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus kekal setia bersama dengan kita dalam Tanya Ustaz pada hari ini, membicarakan tentang topik fiqah iaitu pelawat ke masjid. Jadi Tok, sebelum kita berhenti rehat tadi Tok, kita nak ceritalah tentang Masjid One Stop Center ni Tok, yang mana kita nak bagi tahu kepada masyarakat, tak kira orang Islam ataupun orang bukan Islam ni, bahawa masjid ni ada mesin ATM-nya, ada tempat dobinya dan macam-macam keperluan yang mana orang bukan Islam pun boleh datang untuk jadikan satu tempat yang semua ada. Sila Tok. Sekarang ni bukan saja mesin ATM, ya, tempat dialisis pun tak ada. Kalau pergi ke Johor, dia ada satu masjid Uda, Taman Uda, masjid Bandar Baru Uda. Ada dialisis kat bawah. Dekat Selangor ada masjid-masjid yang dia wujudkan tempat dialisis, dekat dengan tempat dialisis. Di wilayah persekutuan begitu juga. Jadi nak bagi tahu bahawa masjid bukan saja tempat ibadat semata-mata dah sekarang. Di sini sudah ada tempat-tempat untuk berkomersial, ya, tempat makan minum. Macam baru ni saya pergi ke Putrajaya, dia ada satu surau, Surau Al-Amin. Ya. Surau tu surau Jumaat. Di belakang surau tu dia ada satu kawasan yang diberikan kelulusan untuk apa tahu? Untuk mereka buat kedai makan. Bukan kedai makan lah, macamnya dia macam masak-masak kan. Jadi jemaah masjid, surau tak payah nak order kat luar dah. Kita bantu orang Muslim kita masak kat situ, masak dengan menjaga kebersihan 101%. Memang kena jaga, kawasan tu tak boleh kotor lah sebab kawasan masjid. Jadi diorang lepas mayang, jemaah pergi makan kat belakang tu. Ya, order lah nasi goreng lah, apa semua. Ada ambil burger, ada macam-macam. Jadi maknanya orang menjadi minat. Jadi ramai surau. Kat mana tu? Kat mana tu? Putrajaya. Al-Amin Surau Putra Al-Amin ada beberapa masjid surau yang lain. Bahkan ada pula yang dibuka kawasan tu burger je. Orang muda pula datang makan burger. Lepas dah burger tu ada, dia buka pula ke depan tu, dia ada satu kawasan dia panggil sahah, luas kawasan tu. Tempat main pingpong. Jadi budak-budak ni main pingpong, lapar makan. Lepas tu azan semayang. Jadi maknanya sekarang ni masjid tidak boleh hanya untuk semayang semata-mata. Kita kena buka biar anak muda datang dekat. Bahkan baru-baru ni saya pergi kat satu surau, tepi surau tu ada dia panggil futsal. Padang futsal. Ada seorang kaya ni dia wakafkan tanah tu untuk futsal. Dia buat segala-galanya. Jadi futsal, kos masuk main futsal tu budak-budak kena bayar kat masjid. Masya-Allah. Jadi akhirnya pendapatan pada masjid, pada surau, bukan masjid, masa tu surau. Tapi hebatlah tuan-tuan dan puan. Sebab sekarang ni kita kena buat sesuatu nak tarik orang datang ke surau dan masjid. Wallahualam. Dan saya yakin pengurusi masjid, nazir-nazir masjid, pengurusi surau dan sebagainya, mereka dah kreatif dah sekarang Tok, dah. Untuk melakukan pelbagai perubahan pada surau dan masjid mereka. Tapi Tok, kita ada satu masalah lah kat sini yang mana Syamir Akmal ni mengajukan soalan, bagaimanakah hendak menjaga adab-adab bagi ibu bapa yang membawa anak-anak mereka yang OKU ketika menjadi pelawat ke masjid tu. Okey, sebenarnya masjid kita ni pun dikira sebagai masjid yang mesra OKU. Dah ada laluan untuk OKU, tandas untuk OKU, tempat semayang untuk OKU, banyak lagi lah. Ya. Jadi cumanya ibu bapa kena faham, bila anak-anak kita ni OKU, kita kena tahu di mana kita nak letak anak kita. Siapa yang akan jaga. Dan pastikan anak kita itu tidak akan mengotorkan masjid dan sebagainya. So, kita kena pastikan yang anak kita ni yang OKU juga boleh datang ke masjid macam orang biasa. Ya, cuma ibu bapa perlu jagalah adab-adab seperti mana yang ditetapkan. Maknanya pastikan anak yang datang itu tidak kotorkan masjid, ya, dan dari sudut pembuangan juga terjaga dengan baik. Semua tu perlu diatasi dan diawasi oleh kedua ibu bapa. Jangan pula kan dia tak jaga dia. Kalau budak tu ni pakai pampers, dia tak pakaikan pampers, akhirnya menyebabkan masjid dia kotor. Itu akan menyebabkan pandangan masyarakat, persepsi masyarakat kepada OKU itu tidak baik. Itu sebabnya kita ibu bapa yang matang, ibu bapa yang peka, dia akan tengok semua benda tu. Jadi akhirnya
pihak masjid memberikan layanan terbaik kepada OKU, ya, keluarga OKU, dan keluarga OKU ni juga membuat yang terbaik untuk masjid yang telah memberikan layanan yang terbaik Itu syarat-syarat itu Tapi kalau yang jenis pakai kursi roda ni tu, daripada orang kata turun daripada kereta dan lalu ke jalan tar, lalu ke tanah sebagainya, naik ke atas masjid dan sebagainya, tak kotor ke tu? InsyaAllah tak kotor. Sebab kita anggap bahawa jalan raya ni bukan najis. Oh. Ya, bukan najis. Yang you jalan dalam studio kita najis tak? Tak. Tak najis sebab tak nampak najis. Najis ni dalam mazhab Syafi'i mesti ada nampak. Yang kedua bau, yang ketiga rasa. Kau tak ada. Ni ada bau tak? Tak ada bau? Tak ada kan? Bau pun tak ada. Tengok, ada najis? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Rasa? Tak Gamak kau nak jilat bawah tu. Kalau tak ada tiga benda ni, suci. Itu sebab Nabi SAW dalam hadis dia, waju'idat li ardun tahura. Hebatnya syariat Nabi Muhammad SAW. Muka bumi ini suci untuk kita beribadat. Itu sebab kita boleh bertayamum dengan tanah, ya, dengan tanah debu yang ada. Sebab apa? Sebab suci. Tak perlu nak syak wasangka tak tu. perlu. Jadi diorang tolak tu selagi mana tayar itu tak kotor, tidak ada nampak najis air kencing ke ataupun najis binatang dan sebagainya, maka jalan. Bahkan hari ni orang OKU pun dia tahulah. Diorang ni bila sampai ke masjid tu, dia ada ada sarung tayar diorang tu. Oh. Dia pasang sarung tu. Sampai kawasan masjid, dia akan pasangkan sarung dekat tayar tu. Dia tayar tu macam dia bersarung. Bawa masuk ke masjid. Tak apa. Jadi mereka dah tahu dah sebenarnya nak masuk masjid, dia orang pun jaga kebersihan tu. Jadi insyaallah kepada JK masjid bawa tenang. Maknanya mereka ni orang terpelajar tu. Ya, jangan kita downgrade kan OKU. Orang OKU ni dia tak adalah tak tahu apa langsung, dia tahu, dia jaga. Saya pernah tengok, dia orang tunjuk saya, ni sarung ni ustaz, kalau kita masuk kita jaga bersih masjid. Yang memalukan yang ada kaki yang boleh berjalan tapi tak ke masjid tu itu yang kita takut. Itu teruk sangat tu. Kan? Baik. Jadi kita ada sahabat kita Rahimah Saud itu. Soalan yang cukup menarik. Dalam era dunia tanpa sempadan, langit terbuka serta kemajuan teknologi yang kadang-kadang memeningkan, kini muncul satu kaedah lawatan ke masjid tanpa pelawat bergerak ke sana, iaitu lawatan maya 3 dimensi Masjid Nabawi. Apakah pelawat maya harus lakukan semasa sedang melayari untuk mendapat pahala? Ini secara online je tu, tak payah terbang pun. Dia menziarahi ni, dia beza tengok dalam dalam video ataupun tengok dalam TV. 3 dimensi tak sama dengan kita pergi dapat pegang, tengok, dengar. Tak sama. Jadi untuk 3 dimensi ni mungkin untuk golongan yang tak berkemampuan, satu. Nombor 2, untuk golongan-golongan bukan Islam yang nak masuk tengok sampai ke dalam, kan? Jadi itu tidak ada masalah, ya, untuk mereka lihat dalam 3D tadi lah, kan? Cuma untuk dapat pahala yang lebih besar, kita kena sampai ke situ. Itu pahala yang besar. Bahkan Nabi SAW sebut dalam hadis, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan kamu bersungguh dan bertukar rumus simpan duit kecuali untuk 3 masjid. Kamu kena simpan duit. Pertama, Masjidil Haram, Masjid Nabi, Masjid Haram tu ni lah, Mekah, Kaabah. Yang kedua, Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. 3 negara ni ataupun 3 masjid ni kita kena simpan duit untuk pergi ziarah. Nabi galakkan kita berziarah. Bila Nabi galakkan kita berziarah, kita akan dapat pahala bila sampai ke masjid tersebut. Semayang di masjid itu dapat pahala. Dalam 3D nak semayang apa? Kan, tengok sajalah. Betul. Ni kita pergi semayang tahiyat masjid. Kalau pergi Masjid Haram, kita dapat tawaf sunat, ya, tawaf wajib, semua kita boleh buat. Maksudnya kalau besar, kita keluarkan duit untuk perkara-perkara tersebut, tiada penyesalan dan tiada kerugian tu. Ya, kadang-kadang ada orang dia sanggup pergi, dia simpan duit pergi ke Korea. Kan, nak tengok sonata. Kan, nak pergi ke Jepun. Ada yang sanggup pergi ke UK Barat dan sebagainya, pergi negara-negara. Tak salah semua tu.
tapi simpan juga duit untuk pergi ke 3 masjid yang digalakkan oleh Nabi SAW. Okey, baik tu. Jadi kalau kita lihat inilah orang kata keindahannya kalau kita dapat kumpul duit, dapat pergi ke sana dan sebagainya. Jadi para penonton sekalian, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pesanan daripada MC mengenai berita palsu. Sebarang perkongsian atau penyebaran berita palsu adalah satu jenayah. Pastikan berita yang dikongsi adalah sahih dan benar. Fikir dahulu dan pastikan maklumat tersebut sahih sebelum sebarkan kepada kenalan anda di media sosial. Jangan babitkan diri anda sehingga boleh menggugat ketenteraman awam dan keselamatan negara. Baik, para penonton sekalian, kembali kita dalam perbincangan topik fiqh kita pada hari ini, pelawat ke masjid. Bila kita melihatkan keadaan, orang suka datang ke masjid, tambah pula bila mana berlaku kejadian pembunuhan orang kata orang Islam di Christchurch dulu kan, dah semakin ramai orang datang sambil orang Islam solat di depan ni, mereka tunggu di belakang tu kan, yang mana seolah-olah mereka ni nak belajar tentang Islam. Jadi sebenarnya tu, kalau kita melihatkan bahawa akhlak orang Islam itu sendiri digemari oleh orang bukan Islam. Adakah kita ni sebagai ejen penyebar Islam ni perlu menunjukkan tauladan yang terbaik waktu kita ada kat masjid ni tu? Okey, itulah yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi ni penuh dengan akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada Nabi Muhammad ada contoh akhlak yang terpuji. Termasuk ketika Nabi berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni pula kena tunjukkan contoh yang kita ni mempunyai akhlak terpuji bila berada dalam masjid. Jangan dalam masjid kita maki hamun orang, jangan dalam masjid kita memburuk-burukkan orang, jangan dalam masjid kita bercakap benda yang boleh membawa pada perbalahan. Itu sebabnya masjid-masjid telah dititahkan oleh duli-duli yang maha mulia, tuanku-tuanku, sultan-sultan seluruh negara, seluruh negeri, bahawa tidak boleh penceramah ke siapa saja bercakap benda-benda yang boleh menimbulkan perbalahan dalam kalangan masyarakat. Tak boleh dalam masjid. Sebab dalam masjid kita ni dia campur. Mana ada dalam masjid tu kita nak kata ni semua satu kepala dalam pemahaman politik? Tak boleh. Dalam masjid kita ni semua ada. Parti A, B, C, D, E. Saya blind warna. Saya tak kenal warna. Sebab kita penjawat awam, saya ahli akademik. Saya akan bercakap berdasarkan fakta dan juga kena jelaskan benda yang betul. Jadi kalau dalam masjid ni kita kena cakap umum. Tidak boleh gunakan perkataan kesat. Tak boleh gunakan untuk penyebaran dakwah-dakwah tertentu. Tak boleh kita gunakan untuk menjatuhkan mana-mana pihak. Itu penting. Jadi itu Nabi SAW dia gunakan istilah yang cukup cantik bila berada kat masjid, sehingga orang jadi menghormati masjid dan orang Islam yang berada di masjid. Jadi kalau masjid digunakan dengan tempat yang betul, dengan cara yang betul, oleh individu yang betul, insya-Allah orang bukan Islam tengok, dia akan hormat kita. Baik Tok. Jadi trend sekarang ni tambah hujung masuk awal tahun ni Tok kan. Pada bulan 12 yang lalu banyak di kalangan mereka ni buat kenduri kat masjid Tok. Datuk pun mesti banyak dapat jemputan kenduri kahwin kan. Baik, jadi sahabat kita Nur Huda Tajuddin ni ada satu soalan. Adakah perkara ini dibolehkan di dalam Islam dan apakah etika dan adab yang perlu dilakukan kalau nak buat kenduri ni Datuk kat masjid? Sekarang ni masjid macam tadi Dai sebut dah macam-macam kan ada. Termasuk dewan serbaguna. Disewa pada masjid tu dan duit tu digunakan untuk kebajikan masjid. Itu dipanggil wakaf juga. Kadang-kadang dewan tu diwakafkan oleh seseorang. Dia habiskan lebih kurang 500,000. Semua sewaan dekat dewan tu masuk ke masjid, tak masuk kat duit dia langsung. Itu wakaf. Jadi bayangkan dia duit tu digunakan untuk kebajikan masjid, maka tak salah untuk masjid cari duit dengan cara itu. Itu yang pertama. Nombor dua,
bila nak buat makan-makan dekat masjid, nak buat kenduri kendara dekat masjid, majlis kahwin dekat masjid, selalunya waktu bila majlis kahwin sekarang start? Sekarang ni pukul 11 dah start. Pukul 11 dah start dah. Pukul 11 start. Bila dah start makan, azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengah makan bang. Yang dah selesai makan, pergi semayang lah. Bagus juga buat kat masjid ni. Azan je, dengan pengguna berantai pergi semayang. Jadi maknanya itu betul. etika yang perlu kita jaga tu. Tapi kalau yang jenis-jenis pasang lagu ni tu, berhenti. Wajib tutup. Kau jangan buka time orang azan, masa tu buka. Selamat pengantin baru. Selamat. Macam nak kahwin pula. Jadi nak bayangkan kalau macam tu keadaan, tutup. Tutup. Hatta MC tak boleh cakap apa-apa. Jawab azan. Kita berhenti seketika untuk menjawab azan. Salman Khan tu, artis terkenal dunia tu, orang tengah bercakap, azan berkumandang dekat India. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tengah berdiri, orang masa tu tengah konsert ke apa benda kan. Dia bagi tahu dekat MC. Dia suruh diam azan. Jangan. Itu baru betul. Kan? Hero. Itu baru betul hero. Ini tak. Azan berkumandang, kita lagi nak bercakap. Azan berkumandang, lagi nak buka kita punya muzik-muzik. Tak boleh. Awak buat kat kawasan masjid, kena hormat. Jadi kalau boleh, waktu azan tu, stop sekejap, semua pergi sembahyang. Kalau boleh sembahyang. Kalau kata tamu masih ramai, tu lain cerita. Kan? Wallahualam. Okey, baik tu. Saya baru-baru ni, saya ada kursus umrah di, orang kata, di Rincing, Semenyih. Ada satu sekolah ni, dia ada buat monumen-monumen ataupun satu mini berkaitan dengan Kaabahnya, dengan jamrahnya dan sebagainya. Jadi ini satu daya tarikan yang cukup menarik sehingga kan surau itu dapat antara sekolah terbaik di Malaysia lah. Jadi adakah ni di antara inisiatif pihak masjid yang mana nak mengembangkan syiar-syiar Islam ni? Kalau kita tengok di Masjid Kristal pun tu ya, yang mana mereka buat monumen-monumen tentang seni bina masjid-masjid di seluruh dunia tu. Mungkin ada komen daripada Datuk. Itu antara salah satu usaha pihak masjid lah. Dia nak bagi orang jadi minat datang masjid. Tarikan pelancong tu tarikan pelancong. Jadi orang boleh tengok, macam ni rupanya cara nak cara baling jamrah. Di sini tempatnya macam ni bentuk baling jamrah. Ya, jamrah 3 tu kan. Rupanya macam ni tempat-tempat yang dikatakan tempat ibadat, Raudah, Kaabah dan sebagainya. Maka itu amat bagus kerana dia membuka minda anak-anak kita juga sebenarnya untuk mengenali, untuk faham, untuk merasai macam mana suasana dekat sana nanti. Okey, baik tu jadi ini keadaannya kalau kita dapat lihat kekreatifan sebuah masjid itu supaya apa? Kalau nak melancong pergi ke masjid ni. Dalam itinerary pelancongan tu sendiri kita singgah ke tempat ni sebab ada tempat yang menarik daripada sudut seni ukirnya. Kalau kita sebut tadi Ustaz kata di Sendayan. Bukan sahaja kita buat cantik supaya kita dapat menonjolkan kecantikan syiar Islam itu sendiri. Baik, Tok, ini kita sajalah kita nak sebut ni tentang satu perkara, Nur Dahlia Biru, bagaimana dengan jemaah tabligh yang datang ke masjid-masjid ni tu dan kadang mereka siap menginap lagi kat masjid tu. Mungkin Datuk ada komen. Tak salah untuk datang ke masjid dan menginap dekat masjid macam yang dilakukan oleh pihak jemaah tabligh. Bahkan kita kena ingat jemaah tabligh hari ini mereka sangat menjaga kebersihan, sangat menjaga tertib bila mereka berada dan beriktikaf di masjid-masjid dan surau-surau yang mereka diami. Mereka minta izin dengan betul. Kemudian perkakah-perkakah yang mereka bawa, mereka letakkan tempat yang elok. Baju-baju yang mereka nak sidai, mereka akan sidai kat tempat yang betul. Dia tak akan sangkutlah kat tiang masjid tu ada, tiba-tiba ada baju dalam ke, ada baju putih ke, baju jubah ke, tak ada. Dia akan letak pada tempat yang betul. Jadi itu sebabnya pihak-pihak masjid mereka akan benarkan jemaah tabligh ini datang, tetapi dia ada kawasan-kawasan tertentu yang mereka akan duduk dan mereka akan jagalah kebersihan tersebut. Jadi tak salah. Memang dia dibenarkan. Bahkan masjid itu memang boleh digunakan untuk tujuan berehat, beriktikaf, dan Nabi SAW juga beriktikaf dekat masjid.
Dan orang jemaah tabligh ni datang pun bukan dia duduk saja-saja. Dia datang beriktikaf. Yang kedua, belajar untuk mengajak orang datang ke masjid. Nombor 3, dia jadikan tempat transit mereka, kerana barang dia orang tu letak situ dan dia orang akan pusing kawasan kampung tu untuk ajak orang datang ke masjid dan rumah Allah. Yalah, membawa perkara yang baik tu. Bukan senang nak ketuk pintu rumah orang. Assalamualaikum, datang masjid. Hai. Bukan senang. Bukan senang. Hanya rakan-rakan kita dalam tabligh saja yang mampu berbuat demikian. Saya pun tak mampu lagi. Itu kekuatan dan kehebatan sahabat-sahabat kita dalam tabligh, mengajak orang untuk berdakwah. Masya Allah. Saya tak mampu lagi. Okay, saya hanya mampu dekat tanya ustaz ni lagi. Ustaz banyak ketuk hati orang kat luar sana. Itu dia. Itu dia. Cia. Ya. Okey tu, soalan terakhir tu Okey. soalan terakhir ni, sahabat kita Mentari Senja. Sekarang ini ramai yang mengalami tekanan perasaan dan tekanan jiwa ni tu. Kadang-kadang mereka menjadikan masjid tempat menyendiri. Bolehkah yang mengalami masalah menumpang di masjid? Bagaimana masjid boleh membantu pesakit mental yang tidak tahu hala tuju dalam hidup? Ini pun satu benda yang mungkin kita boleh fikirkan bersama. Tapi kalau benda semua tu nak bagi pada masjid, naya juga masjid ni. Sebab AJK masjid ni, diorang ni bukanlah full time kerja dekat masjid. Diorang ni pun hanya membantu. Ya, dilantik sebagai jawatan kuasa, dilantik sebagai nazir. Mereka membantu. Mereka sebenarnya profesional. Diorang ada kerja diorang masing-masing. Jadi itu sebabnya kalau kita nak untuk bantu golongan-golongan yang tekanan mental dan sebagainya, mungkin kita hanya boleh bantu channelkan. Tapi untuk bantu letakkan dekat masjid, letakkan satu bilik untuk orang mental, itu amat sukar lah, kan? Kita kena faham dia ada tempat-tempat dia. I'tiqul ladzi haqqin haqqah. Bagikan masjid haknya, bagikan juga rumah sakit mental haknya. Jadi orang yang sakit mental hantar ke hospital sakit mental, ataupun pergi hantar dekat tempat mereka boleh berjumpa kaunselor dan sebagainya. Tapi masjid adalah tempat untuk ibadat, tempat orang berkomersial, untuk orang datang, untuk hatta kalau orang sakit kena gangguan-gangguan sihir dan sebagainya, masjid boleh bantu mewujudkan seorang perawat untuk membantu. InsyaAllah kalau masjid ada laluan-laluan channel yang boleh dihantarkan, itu cukup bagus. Walau bagaimanapun, bagi peluang kepada pihak pengurusan masjid untuk buat yang terbaik. Okey, baik Tok, kita ada 10 minit lagi Tok. Untuk 3 pelajaran ringkas yang dapat Datuk berikan kepada penonton-penonton kita untuk dilakukan di rumah sana. Okey, pertama, jangan jadikan masjid hanya sekadar syiar yang nampak gah tetapi kosong di dalamnya. Kita kena sama-sama hidupkan, sama-sama kita kena mengajak orang datang ke masjid. Nombor 2, ya, kita kena menghormati semua adab-adab dalam masjid, semua adab-adab yang berkaitan dengan masjid sebagai seorang Muslim, kerana kita adalah cermin kepada orang bukan Islam yang datang menziarahi masjid. Nombor 3, jadikanlah hidup kita ni sebagai pendakwah. Kita mengajak orang-orang bukan Islam yang cuba mendalami Islam, mengenali Islam, kita tunjukkan contoh yang terbaik. Jangan hina mereka, jangan menggunakan konsep maki hamun dalam konsep perkauman dan sebagainya, kerana ia akan memecah belahkan orang Islam, memecah belahkan rakyat Malaysia. Jadi kita gunakan medium yang ada ini, negara majmuk ini, untuk ajak mereka untuk sama-sama menghormati dan menjaga syiar Islam dengan baik. Mana tahu dengan cara kita ini, kita boleh mampu mengislamkan ramai lagi sahabat-sahabat kita di luar sana. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terima kasih banyak Datuk. Jadi kita dah berada di akhir siaran, kita nak minta Datuk untuk imamkan bacaan doa penutup kita Datuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Fabashshirna bil ghina ila 120 hasanah. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Datuk Prof Madya, Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif atas penjelasan topik kita pada hari ini, pelawat ke masjid. Lepas ni ramailah orang nak ke masjid tu ya. Okey, baik, dan para penonton, esok kita ada temu janji dalam topik ibadah
hati-hati dengan najis. Dan kita bersama dengan pembantunya, moderator Da'i Hadari, dan panelnya adalah Ustaz Haryanto Rizal Rokman. Baik, para penonton, saya Da'i Aiman. Mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa' ma'assalamah. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ila liqa'. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Masih banyak tu.